Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dapat sekali lagi berkumpul bagi kita meneruskan majlis pengajian bulanan kita menggunakan kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm, Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm, iaitu petunjuk sepanjang perjalanan menuntut ilmu. Petunjuk sepanjang perjalanan menuntut ilmu, yang mana kitab kita ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah As-Sadhan, hafizahullah wa ra'ah, ataupun Syekh Abdul Aziz As-Sadhan. Dan pada hari ini kita akan memasuki satu perbahasan yang baru, hadirin sidang jemaah, yang mana diletakkan di bawah tajuknya adalah Talibul Ilmi 'inda Syira'il Kitabi wa Iqtina'i. Talibul Ilmi 'inda Syira'il Kitabi wa Iqtina'i. Penuntut ilmu apabila membeli kitab dan memiliki kitab. Penuntut ilmu apabila membeli kitab serta memiliki kitab. Kata penulis kitab, hafizahullah wa ra'ah, minal ma'lumi anna syaghafa talib al-ilm biiqtina'il kutubi amrun musallam. Antara perkara yang diketahui bahawasanya kecintaan para penuntut ilmu untuk memiliki kitab ni adalah perkara yang baik sebenarnya, perkara yang baik. Wa talabatul ilmi fi hadha asy-syaghaf wa hubbul iqtina' ataupun fi hadha asy-syaghaf wa hubbil iqtina' lil kutub wal maraji' ma baina mustaqil wa mustakthir. Penuntut ilmu dari sudut kecintaan untuk membeli dan memiliki kitab ini, dia berada pada kedudukan ada orang yang banyak, ada orang yang kurang. Khassah fi hadzal zaman, lebih-lebih lagi pada zaman sekarang ini. Alladhi tayassarat wa kathurat fihi wasail at-tab' wal nashr. Yang mana pada zaman sekarang ini telah mudah dan banyaknya wasilah-wasilah untuk cetakan dan terbitan. وأصبحت دور النشر والتوزيع تتنافس في المسابقة على محاولة التصدر في باب التحقيق وإخراج الجديد. Maknanya, dan peranan ataupun penerbitan dan cetakan ni saling bersaing-saing, berlumba-lumba untuk, orang kata, menzahirkan pengeluaran yang baharu terhadap kitab-kitab yang pelbagai. Wahaza walillahil hamdi wal minnah, ataupun walillahil hamdu wal minnah. Wahaza walillahil hamdu wal minnah, ini adalah dengan kurniaan dan segala puji bagi Allah, min fadlillahi 'alal ilmi wa ahlihi wa tullabi. Ini merupakan kurniaan Allah kepada ilmu, ahli ilmu dan para penuntut ilmu. Tetapi kata penulis kitab, ولا بد من الإشارة إلى أن بعض ما ينشر لا يخلو من خلل فيه. Tidak dapat tidak, kita perlu memberi isyarat kepada sebahagian kitab-kitab yang diterbitkan ini tidak sunyi daripada kerosakan atau kecacatan yang terdapat di dalamnya, bihasabil katib awil muhaqqiq, dari sudut penulis kitab ataupun dari sudut pentahqiq kepada kitab tersebut. Wa yakunu al-khalal ma'rufan 'inda masyayikhil 'ilm wa tullabihi al-mutamakkinin fi at-talab.
Dan kesalahan, kekurangan, kesilapan, kecacatan itu adalah perkara yang diketahui di sisi para masyayikh dan di sisi para penuntut ilmu yang mutamakin, iaitu penuntut ilmu yang ada kemampuan untuk dia detect mana ada kekurangan, mana ada kesilapan dalam cetakan kitab-kitab yang diterbitkan. Wa'udan ala bad'in yuqal inna hunaka بعض الأمور التي تعين طالب العلم عند عزيمته على شراء الكتاب أو الكتب. Maknanya ada sebahagian perkara-perkara penting yang membantu penuntut ilmu untuk membantu dia membeli kitab. Dan kata penulis kitab, ra'aitu bayanaha, dan aku berpendapat dan aku merasakan sesuai untuk aku menjelaskan tentang perkara tersebut. La'allaha takun mu'inah lahu fi ikhtiyarihi lil-kutub. Mudah-mudahan yang akan disebutkan oleh penulis kitab ini dapat membantu dia untuk memilih kitab-kitab allati yuridu tina'aha, yang dia ingin miliki. Famin zalika, ini penting, antara sekali yang ada pada penuntut ilmu adalah istisyarah ba'd al-masyayikh atau talabah al-ilm al-mashhur lahum qabla iqtina'il kitab al-murad syira'u. Dia perlulah meminta pandangan sebahagian para masyayikh, maknanya sebahagian guru, ataupun dia minta pandangan para penuntut ilmu yang orang kata apa, yang disaksikan kelayakan mereka, maknanya penuntut ilmu yang ada kelayakan qabla iqtina'il kitab al-murad syira'u, sebelum dia meneliti kitab-kitab yang dia ingin membelinya. Jadi maknanya kalau sebelum nak beli kitab tu kena minta pandangan guru-guru kita dulu, asatizah kita dulu. Kita tanya ustaz ni ke, ustazah sekian ke, kita tanya syekh ni ke, bagus ke tidak dia beli kitab ni. Maknanya apakah cadangan kitab yang terbaik untuk dimiliki, gitu. Idza kana al-kitab al-murad syira'uhu syarhan li kitabin muayyan, sekiranya kitab yang dia ingin beli adalah merupakan suatu syarah kepada kitab yang tertentu, fayam bagi at-ta'akkud, hendaklah dia kenal pasti, hal hunaka syuruhun ukhra lil kitab, adakah tidak terdapat syarahan yang terbaik bagi kitab tersebut. Contoh, dia nak beli kitab yang mensyarahkan kepada satu kitab yang tertentu. Jadi ada tak kitab-kitab lain yang juga mensyarahkan kitab yang tersebut? Contoh, dia nak beli syarah kepada Sahih Al-Bukhari sebagai contoh. Dia nak beli syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Dia dah ada kemungkinan, dia dah ada kitab Sahih Al-Bukhari. Tapi yang dia cari adalah kitab syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Lalu dia kena kenal pasti, ada tak kitab-kitab yang lain yang mensyarahkan Sahih Al-Bukhari. Jadi mungkin pada pandangan dia nak beli Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Tapi dia kena tahu juga bahawa sebenarnya Sahih Al-Bukhari ni dia bukan semata ada satu sahaja syarahan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, tapi ada banyak lagi syarahan oleh ulama-ulama yang lain. Jadi dia boleh tengoklah kitab-kitab yang lain apa semua kan. Jadi banyak lagi syarahan kepada kitab Sahih Al-Bukhari. Fa in kana hunaka syuruhun ukhra, sekiranya terdapat syarahan-syarahan yang lain, fa'alaihi ayyata'akkada aidan, dia pun kena kenal pasti juga, ayu tilka syuruh ajma'uha wa aktsaruha ilman, yang manakah syarahan ke atas kitab tu yang paling lengkap sekali dan yang paling banyak ilmu. Contoh, kalau kita tengok dari sudut fiqh tadi, hadis, maknanya Sahih Bukhari ada syarahan dia, Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari itu boleh dikatakan sebagai syarahan terbaik bagi Sahih Al-Bukhari. Walaupun banyak lagi ulama-ulama yang mensyarahkan Sahih Al-Bukhari seperti Al-Qastalani dan seumpamanya, tetapi syarahan terbaik untuk Sahih Al-Bukhari adalah sebagaimana kata para ulama, Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari. Tetapi dari sudut fiqh, saya nak bagi satu contoh sebagai contoh dari sudut fiqh. Kita katakan ada sebuah kitab fiqh yang tajuknya Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin. Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin. Yang mana kitab itu ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kitab tersebut adalah matan. Yang mana selepas daripada Minhajul Talibin ditulis oleh An-Nawawi,
kitab tu disyarahkan dengan begitu meluas, Jadi maknanya kalau nak diikutkan, terlalu banyak syarahan kepada kitab Minhajul Talibin, sangat banyak. Hadirin sidang jemaah. Kalau kita ambil contoh, adanya kitab Kanzur Raghibin, Kanzu Ar-Raghibin, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mahalli, Al-Imam Al-Mahalli. Kemudian adanya Kanzur Raghibin mensyarah kitab Minhaj Talibin. Kemudian adanya kitab Umdatul Muhtaj. Umdatul Muhtaj pun sama juga, mensyarahkan kitab Minhajul Talibin. Yang mana Umdatul Muhtaj ini ditulis oleh Al-Imam Ibnul Mulaqqin. Dan ada juga kitab Tuhfatul Muhtaj, Tuhfah Al-Muhtaj. Yang ini ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia pun juga mensyarahkan Minhaj Talibin. Ada kitab Mughnil Muhtaj. Mughnil Muhtaj ni pun ditulis untuk mensyarahkan kitab Minhajul Talibin juga. Ditulis oleh Al-Khatib Asy-Syirbini. Dan ada juga Nihayatul Muhtaj. Pun sama mensyarahkan kitab Minhajul Talibin. Ditulis oleh Al-Imam Syamsuddin Ar-Ramli rahmatullah alaih. Dan banyak lagi sebenarnya syarahan-syarahan ke atas kitab Minhajul Talibin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi antara banyak-banyak syarahan ini, Kanzur Raghibin ke yang saya dah sebut tadi, Tuhfatul Muhtaj ke Nihayatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, dan ada satu lagi kitab yang ditulis oleh Al-Qadhi Abu Syuhbah, namanya Bidayatul Muhtaj. Pun syarah kitab Minhaj Talibin juga. Jadi tengok betapa banyaknya syarahan ke atas kitab Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin. Maka kita nak tengok syarahan manakah yang paling, orang kata apa, syarahan yang paling lengkap, yang paling banyak manfaat dan faedah. Hadirin sidang jemaah. Jadi mungkin ada sebahagian ulama cenderung mengatakan yang paling lengkap sekali, yang paling baik adalah kitab Tuhfatul Muhtaj, Tuhfah Al-Muhtaj, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi yang ni macam mana kita nak tahu? Yang ni kita kena rujuk kepada para masyayikh. Begitu. Macam kalau contoh kita kata kepada guru kita yang kita yakini keilmuan dia, kita tanya dia. Kita kata, wahai syekh, sekiranya aku nak membeli syarahan kepada kitab Minhaj Talibin, apakah syarahan yang terbaik? Sekiranya aku nak membeli kitab syarah kepada Bulughul Maram oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, apakah syarahan yang terbaik? Sekiranya aku nak beli kitab yang mensyarahkan Sahih Al-Bukhari, apakah syarahan yang terbaik? Jika aku nak membeli kitab yang mensyarahkan Sahih Muslim, apakah syarahan yang terbaik? Kerana banyak ulama yang mensyarahkan Sahih Muslim, hadirin sidang jemaah. Jadi begitulah. Kemudian yang ketiga, Iza waqa'a al-ikhtiyar ala syarhin muayyan li kitabin muayyan. Apabila kita dapat pilihan, iaitu untuk membeli kitab syarahan tertentu ke atas kitab yang tertentu, macam contoh syarah kepada Sahih Bukhari ke, fal aula at-ta'akkud min taba'ati syarah al-maqsud. Mula-mula sekali yang paling utama kita kena kenal pasti cetakan ataupun terbitan taba'at. Taba'at ni maknanya publisher, maknanya cetakan manakah yang kita nak tu. Maknanya kita kena tentukan, kena kenal pasti cetakan kitab yang kita nak beli tersebut. Katakan kita kena kenal pasti cetakan yang menerbitkan syarah Sahih Muslim sebagai contoh, syarah Sahih Bukhari sebagai contoh. Fa in kana lahu aksar min taba'ah, sekiranya untuk kitab syarah tersebut, maknanya kita kata contohlah, kalaulah kitab syarah Sahih Bukhari ni, iaitu contohnya Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari ni, dia ada banyak cetakan. Jadi kita kena tengok, dia kena, orang kata apa, penuntut ilmu ni dia kena bertanya, kena bersungguh-sungguh dalam bertanya cetakan manakah yang terbaik. Pada zaman sekarang ni Fathul Bari, boleh jadi ada cetakan Darussalam Riyadh, boleh jadi ada cetakan dar-dar yang lain. Jadi kita kena tengok yang mana cetakan dia yang paling
yang paling tak ada kekurangan, maknanya yang paling kurang kesilapan, kecacatan apa semua. Jadi kita ambil yang tu. Dan begitu juga idza kana al-kitab al-murad syira'uhu muhaqqaqan. Kalau kitab yang kita nak beli itu adalah kitab yang mempunyai tahqiq. Maknanya tahqiq ni bukannya daripada penulis kitab. Tahqiq ni ulama terkemudian yang dia tahqiq kitab tersebut. Di mana dia semak kitab tersebut dan mungkin dia ada letakkan penilaian dan faedah-faedah tambahan, maka yang tu pun kita kena ambil kira juga dalam pembelian kitab. Idza kana kitab, apabila kitab yang kita nak beli itu adalah kitab yang bertahqiq, falyahris ala ajwadin nusakh tahqiqan. Maka hendaklah penuntut ilmu tu dia bersungguh-sungguh untuk dia mendapatkan kitab yang paling, cetakan yang paling baik dari sudut tahqiq dia. Cetakan yang paling baik dari sudut tahqiq. Kalau macam contoh, ada kitab hadis 40 contoh. Hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi. Hadis 40 ni pun dia mempunyai banyak syarahan oleh para ulama. Kalau kita kata sebagai contoh syarahan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Ada syarah hadis 40 oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Ada syarah hadis 40 oleh Imam Ibnu Jama'ah, iaitu Izzuddin Ibnu Jama'ah. Ada syarah hadis 40 oleh Al-Imam Ibnu Al-Mulaqqin juga. Ada syarah hadis 40 oleh Al-Jurdani Ad-Dimyati. Ada syarah hadis 40 karangan Al-Mulla Ali Qari, ulama dalam mazhab Hanafi. Ada syarah ke atas hadis 40 oleh yang paling, orang kata yang paling lengkap, yang paling baik adalah kitab Jami' al-Ulum wal Hikam, Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Ini antara beberapa syarahan-syarahan terbaik ke atas kitab hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi. Tapi kitab-kitab ini dia datang kadang-kala dia datang berserta dengan tahqiq. Dia datang bersama dengan tahqiq. Jadi tahqiq ni ulama-ulama kontemporari, hadirin sidang jemaah, mereka rujuk kepada kitab asal, syarahan kepada kitab tertentu, maka mereka pun tahqiq. Jadi tahqiqan ini pun bagus. Jadi sebab itu kata penulis kitab, kalau kita nak membeli kitab yang mana kitab tu ada tahqiq dia, maka kita kena bersungguh untuk mencari cetakan mana yang tahqiq dia paling baik. Begitu. Hadirin sidang jemaah. Kemudian kita kata apa sini? Yang kelima, kata penulis kitab. Iza kana al-kitab yatakawwan min adadin minal ajza' falyutabit raqam al-juzu' al-maktub 'ala al-ghilaf al-khariji 'ala al-raqam ad-dakhili lita'akkud min mutabaqati tartib. Sekiranya kitab tersebut yang kita nak beli itu maknanya mempunyai beberapa juzuk, maka kita kena semak, kita kena selarikan juzuk yang terdapat di jilid luar kitab dengan juzuk yang terdapat di dalam kitab. Maknanya nombor tu selari ke tak selari. Maknanya kita kena tengok kat luar mungkin dia tulis jilid 1, kita tengok kat dalam rupanya jilid 2. Jadi ada kesilapan ke apa semua, jadi kita kena semak. Kata penulis kitab li ta'akkud min mutabaqati tartib, supaya kita dapat kenal pasti keselarian numbering tu. Maknanya penomboran kitab tu adalah sama. Itu yang kelima. Yang keenam, muhawalatu tasaffu as-sari' li safahatil kitab wal kutub. Kita kena berusaha untuk mengelak lembaran demi lembaran kitab tersebut dengan segera. Macam tu. Macam kalau kita buka kitab, maknanya cek tengok dalam. Tapi dalam tempoh yang segera. Maknanya tengok secara, orang kata secara seimbas lalulah. Dia kata, khasyiyah wujud bayad fi ba'di safahat. Kita takut nanti bila kita buka sahaja, tengok gelap sahaja, putih sahaja. Kalau macam ni memang putih lah. Tapi kalau contoh, sebab dia nak bezakan di antara pasal dengan pasal. Tapi kalau tidak, nanti contoh ada kitab yang memang dua-dua muka surat gelap sahaja, maka yang tu yang tidak diinginkan, hadirin sidang jemaah. Yang tu yang kita nak elakkan daripada berlaku. Baik. Jadi ini antara perkara yang yang perlu dijaga oleh seorang penuntut ilmu. Jadi kalau dia nak membeli kitab, dia kena tengok juga kitab tersebut. Baik.
Kemudian hadirin sidang jemaah, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Yang ketujuh. Yang ketujuh adalah al-hirsu 'ala al-nuskhati al-mujalladati wa zatil khat al-wadih. Kita berusaha atau bersungguh untuk mendapatkan nuskhah yang berjilid. Serta yang maknanya mujalladah ni maknanya dia ada kulit. Wa zatil khat al-wadih, dan mempunyai tulisan yang jelas. Maknanya kita berusaha untuk mendapatkan cetakan yang mempunyai tulisan yang jelas, yang boleh dibaca lah. Qala az-Zahabi, al-Imam az-Zahabi berkata, min al-umur allati yashghafu biha al-muhaddithu tahsil nusakh al-maliha. Antara perkara yang sangat dicintai oleh seorang ahli hadis adalah mendapatkan nuskhah yang baik, mendapatkan nuskhah yang baik. Itu nuskhah yang boleh dibaca dengan jelas, boleh dibaca dengan jelas. Itu antara perkara yang sangat disukai oleh para muhaddis, itu ahli hadis. Itu yang ketujuh, hadirin sidang jemaah. Yang ke-8, idza kana al-kitabu kabiran, sekiranya kitab itu besar yang kita nak beli, fa in istata'a ay yatasaffaha faharisahu fa fi dhalika khairun katsir. Kalau kitab yang kita nak beli itu adalah kitab yang besar, sebagai contoh, sekiranya seseorang penuntut ilmu itu dia mampu untuk dia menyelak kepada bahagian faharis, iaitu isi kandungan kitab, fa fi dzalika khairun katsir, maka pada perbuatan tersebut terdapat kebaikan yang begitu banyak. Li'annahu bidzalika ya'rifu muhtawal kitab ijmalan, kerana dengan perbuatan dia tengok kepada faharis, iaitu dia tengok kepada indeks ataupun bahagian isi kandungan di belakang itu, maka dia dapat mengetahui intipati kitab secara ijmalan, maknanya secara, orang kata secara ijmali lah, maknanya secara keseluruhan. Kemudian itu yang ke-8. Yang ke-9, adamu ihmalil kitab. Kita ni kalau memiliki kitab, kita tak boleh mengabaikan kitab. Biramyin aw ittikai alaihi aw ma syakala dzalik. Kalau kita nak campak kitab ke, ataupun kita nak bersandar di atas kitab ke, maka yang ni adalah perkara yang tidak wajar dilakukan. Hadirin sidang jemaah, tidak wajar dilakukan. Qala Nu'aim bin Na'im berkata, lamma su'ila al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad apabila ditanyakan rahmatullah alaih, ayadha'u ar-rajulu al-kutuba tahta ra'si, bolehkah seseorang lelaki itu meletakkan kitab-kitab di bawah kepala dia? Qal, lalu Imam Ahmad tanya balik, ayu kitab ataupun ayu kutub, kitab apakah yang dimaksudkan? Qala, maka yang bertanya soalan tu dia jawab, dia kata apa? Dia kata kutubul hadis, maknanya kitab-kitab hadis. Maknanya kitab-kitab hadis dia letak atas kepala dia bila dia nak tidur ke, nak baring ke, sebagai contoh. Maka kata Imam Ahmad, idza khafa an tusraq fala ba'sa. Kalau dia takut kitab-kitab dia itu dicuri, maka tak apa untuk dia tidur orang kata apa, berbantalkan kitab-kitab dia. Wa ma yattakhidha wisadah fala. Tapi kalau semata-mata dia nak menjadikan kitab-kitab sebagai bantal, maka yang ni tak dibolehkan. Maknanya kalau dia letak kitab tu di bawah kepala dia untuk dia elakkan kitab daripada dicuri, jadi tak mengapa. Kerana kalau dia takut kitab dia kena curi orang ke apa, jadi dia jaga sungguh. Tapi kalau saja-saja nak jadikan kitab sebagai bantal apa semua, yang ni maka kata Imam Ahmad fala, maka tidak wajar dilakukan. Baik, itu yang ke-9. Maknanya ini adalah adab-adab kita dalam kita nak berurusan dengan kitab-kitab yang kita miliki, hadirin sidang jemaah. Baik. Kemudian al-ittisal yang ke-10. Al-ittisalul hatifi bil maktabat wa daur an-nashr. Kita sentiasa berhubungan menerusi telefon dengan maktabah-maktabah. Ini dengan mana-mana maktabah-maktabah yang ada, serta pihak penerbit, maknanya publisher lah.
pihak-pihak penerbit kitab ni. Kena selalu ada hubungan telefon dengan mereka ini. Lisuali an wujudil kitab. Untuk kita bertanya tentang ada ke tak ada kitab yang kita nak cari tersebut. Wa ma'rifah tafawut as-saman. Maka kita kena tahu tentang, kita kena kenal pasti tentang perbezaan dari sudut harga kitab. Liyatawaffar bidzalika laka amran, supaya dengan perbuatan kita telefon kepada maktabah, kita tanyakan tentang harga, kita buat comparison antara harga kedai ini dengan kedai ini terhadap buku yang sama. Yang pertamanya tujuannya adalah untuk apa? Hifzu ba'di waqti, supaya kita dapat menjaga, memelihara sebahagian daripada masa kita. Jadi kalau kita nak cari kitab, kalau kita terus pergi, tempat tu pula jauh, setengah jam, 40 minit, sejam perjalanan. Tengok-tengok kita sampai, kitab tak ada. Jadi rugilah masa kita, buang masa lah. Patut kita telefon sahaja dahulu, kita tanya, ada tak kitab sekian-sekian? Ada tak kitab syarah hadis 40 ini? Sekian-sekian di kedai awak. Kita kata gitu. Dia kata ada, okey kita datang, kita jalan, kita tengok, kita beli. Dan yang keduanya adalah wahifzu ba'di mali. Kita boleh jaga dan pelihara sebahagian harta kita. Jadi kalau kedai ni kita telefon, okey dia kata, kita tanya berapa harga syarah hadis 40 ni? Oh dia kata kami jual RM100. Yang kawan ni jual RM80. Jadi kita pergilah yang dekat RM80. Sebab boleh jimat harta kita. Jadi maknanya itu tujuan kita duk. Orang kata tanya tentang cetakan terbaik, ataupun tanya kitab tu ada ke tidak ada, tanya tentang apa nama, harga berapa, begitu. Jadi sidang jemaah. Itu yang ke-10. Yang ke-11. Wa mimma yanbaghi an yahzar minhu talibul ilm an yakuna hammuhu wa maqsaduhu al-wahid fi syira'il kutub wa at-takassur biha wa mil'ul adrash fi manzilihi liyaraha an-naziruna laysa illa fahadha mazlaq khatir wa marta' wa khil. Hadirin sidang jemaah, naudzubillah min zalik wa nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Antara perkara yang perlu untuk seorang penuntut ilmu tu berjaga-jaga dengannya adalah kesungguhan dia dan tujuan dia satu-satunya yang utama apabila membeli kitab-kitab ni adalah semata untuk memperbanyakkan kitab-kitab sahaja dan semata untuk memenuhkan adrash, iaitu ruang-ruang buku tu di dalam rumahnya, semata-mata untuk orang ramai melihat dan memandang kepadanya. Ini adalah suatu kegelinciran yang bahaya. Ini adalah suatu kegelinciran yang bahaya. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Jadi sidang jemaah, maknanya bukan tujuan dia membeli kitab semata-mata nak memperbanyakkan kitab dan semata-mata nak meletakkan di dalam rak-rak buku, tetapi sebaliknya tidak dibaca ataupun dijadikan sebagai perhiasan semata-mata. Dan kata penulis kitab, wa min munkaratil maktabat, antara perkara-perkara munkar pada maktabah, anna ba'daha tusbih ghayah la wasilah lil 'ilm. Sebahagiannya hanya menjadikan sebagai wasilah sahaja, ataupun sebahagiannya menjadi satu ghayah, satu matlamat utama, la wasilah, bukan sebagai wasilah untuk mendapatkan ilmu. Fayukthir ba'dul juhala min jam'il kutub wa tajlidiha wa zakhrafatiha ataupun wa zukhrufatiha bima'i dhahab duna an yatadarasu ma fiha wa hum yaqsuduna min jam'iha at-tafakhur wa riya hatta yuqalu anhum innahum ulama aw talabatu ilm. Dia kata maknanya sebahagian golongan jahil hanya menghimpunkan kitab sahaja tanpa mereka mempelajari apa yang terkandung di dalam kitab-kitab. Dan tujuan mereka mengumpulkan kitab-kitab ini adalah untuk berbangga-bangga, bermegah-megah dan juga riak. Nasallallahu al-'afwa wal 'afiyah.
hatta yuqalu anhum, sehinggalah supaya dikatakan kepada mereka innahum ulama, bahasanya kamu ni adalah ulama, atau talabatu ilm, ataupun kamu ni adalah penuntut ilmu, sedangkan hakikatnya tidak. Waqad zara ahadul ulama'i maktabatan min hadzal naw'i fa'ajaba biha. Ada satu orang ulama, dia telah menziarahi satu maktabah, iaitu satu perpustakaan. Mana satu maktabah ni satu library lah, hadirin sidang jemaah, yang mana tergolong dalam atau termasuk dalam kategori jenis yang ini tadi. Termasuk dalam kategori jenis yang ini. Fa'ajaba biha, dan ulama ni dia rasa terkejut, dia rasa takjub. Walamma ikhtabara sahibaha wajadahu jahilan lam yaqra wa lam yutali' syai'an min kutubi. Apabila ulama ni dia menguji, ikhtabara ni dia macam dia menguji, dia macam nak test lah, tengok kepada pemilik kitab yang banyak ni. Wajadahu jadilah jahilan, dan ulama ni mendapati yang si fulan ni dia jahil sebenarnya, dia tak tahu apa dia pun. Maksudnya dia tak baca pun kitab-kitab ni. Macam contoh, kalau ada kitab, okey, orang tanya ustaz, ataupun orang tanya akhi, wahai saudara, kitab ni cerita tentang apa? Kitab ni di bidang apa dia? Macam kitab kawan ni bidang fiqh ke, bidang hadis ke, bidang akidah ke? Rupanya dia tak tahu sebab dia tak pernah baca. Dia beli. Tapi dia tak tahu. Kadang okey, ni kitab ni cerita tentang apa nak ni, penulis dia siapa? Kadang penulis pun dia tak tahu. Dia main beli saja. Tapi dia suka kalau nampak banyak, dia suka, tapi dia tidak baca, dia tidak belik, dia tidak sentuh, dia tidak kaji, dia tidak teliti satu-satu. Dia pun menjadi masalah. Jadi kata walamma ikhtabara sahibaha wajadahu jahilan lam yaqra wa lam yutali' syai'an min kutubi. Dia tak baca dan dia tak tengok pun dia tak tengok sikit pun daripada kitab-kitab. Faqala lahu sakhiran, maka ulama ni dikata dalam keadaan dia macam perlilah. Tapi dia kata kutubuka kathirah, kitab kamu ni banyak, wa ma'uka qalil, tetapi air kamu sedikit. Falam yafham hadzal ummi makna ma zahaba ilaihi al-alim. Maka yang si fulan yang tak tahu apa ni, dia tak faham pun apa yang disebutkan oleh ahli ilmu. Dia kata kutubuka kathirah, kitab kamu banyak, wa ma'uka qalil, tapi air kamu sedikit. Dan air ni maksudnya ilmu kamu lah. Kerana para ulama kita ni sentiasa disifatkan sebagai air sebenarnya. Sebab tu ada satu kata-kata yang mana kalau idza wajada al-ma' batalat tayammum, apabila datangnya air maka terbatallah tayammum. Maknanya dalam satu majlis ilmu tu, kalau ada ulama besar yang datang, yang kita ni ulama ustaz biasa-biasa je, tiba-tiba dalam majlis kita ada ulama besar yang datang, maka kita yang berceramah ni hentikan ceramah, sebab ulama besar datang, dia lah patut bagi perkongsian, dan bukannya kita hadirin sidang jemaah. Begitulah dia punya kefahaman. Ini kata guru saya masyhur Hasan al-Salman hafizahullah, dia kata macam ulama-ulama yang, kalau ada ulama-ulama kita yang tersilap ke, ada ulama-ulama kita yang mungkin ada kegelinciran dalam satu isu, kesilapan, kesalahan dalam satu isu, maka kita kata beginilah, air itu kalau dia mencapai 2 kullah, maka dia sudah tidak menanggung najis. Begitu. Maknanya ulama yang besar, yang hebat dengan keilmuan dia, tiba-tiba adalah silap sikit, dia ibarat najis yang tidak menajiskan air yang lebih daripada 2 kullah. Macam kalau air tu banyak kuantitinya melebihi 2 kullah, najis masuk, tapi air tu dia tak kotor, dia tak menjadi najis. Air kekal suci dan menyucikan. Begitulah ulama-ulama besar kalau ada kesilapan sikit. Jadi ulama-ulama ni disifat sebagai air. Itu yang diperili oleh alim ni, dia kata kutubuka kathirah, kitab-kitab kamu banyak, tetapi ilmu kamu sedikit. Begitu. Dan sampai kawan ni pun dia tidak faham pun. Falam yafham hadzal ummi makna ma dhahaba ilaihi al-alim. Maknanya seorang ummi ni, orang yang tak tahu apa dia ni, maka dia tak faham apa yang cuba nak disampaikan oleh ulama tersebut. Ba'da hadza asuku huna syai'an min nawadir wa tara'if ba'd ahli al-ilm fima yata'allaq bi syira'il kitab atau bi syira'il kutub. Setelah itu aku nak menceritakan tentang
perkara-perkara yang nawadir wa taraif, yang menarik, yang berlaku kepada sebahagian penuntut ilmu terhadap perkara yang berkait dengan isu pembelian kitab, hadirin sidang jemaah. Yang pertama, Abdullah bin Ahmad Al-Khashab. Abdullah bin Ahmad Al-Khashab. Dzukira anhu, diceritakan tentang peribadi Abdullah bin Ahmad ini, annahu ishtara yawman kutuban bi 500 dinarin wa lam yakun 'indahu syai'. Dia membeli kitab dengan jumlah harga 500 dinar dan dia tidak memiliki sesuatu apa pun. Fastamhalahum salasatu ayyam, maka mereka tangguhkan kepada Abdullah bin Ahmad Al-Khashab ini 3 hari. Summa madha, kemudian berlalulah 3 hari. Wa nada ala darihi fabalagat 500 dinar. Fanaqada sahibaha wa ba'ahu bi 500 dinar wa waffa saman al-kutub wa baqiyat lahu ad-dar. Hari berlalu, iaitu 3 hari yang ditetapkan itu. Kemudian beliau pun, Abdullah Al-Khashab ini, dia tanya, ada tak orang yang nak beli rumah ni? Maka dengan harga 500 dinar. Lalu pemilik rumah tersebut, hadirin sidang jemaah, menjual rumah tersebut dengan harga 500 dinar dan ia menyamai dengan harga kitab yang dia nak beli. Hadirin sidang jemaah. Jadi poin yang dekat sini menunjukkan dia ada duit yang banyak, ataupun dia tak ada duit lah asalnya, tapi akhirnya dia dapat kesungguhan dia dalam membeli kitab tu dengan sanggup dengan harga sebanyak 500 dinar, hadirin sidang jemaah. Jadi ini antara kisah yang diceritakan oleh dalam kitab Az-Zail ala Tabaqat Al-Hanabilah. Zail ala Tabaqat Hanabilah. Baik. Kemudian kita nak tengok pula berkenaan dengan contoh yang kedua, Al-Hasan bin Ahmad Al-Hamdani. Al-Hasan bin Ahmad Al-Hamdani, yang mana dia kata apa? Qala Ibnul Jauzi berkata, wa balaghani annahu ru'ya fil manami fi Madinah jami' judraniha min al-kutub. Al-Hasan bin Ahmad Al-Hamdani ini, kata Ibnul Jauzi, telah sampai kepada aku bahawasanya beliau dilihat di dalam mimpi berada di dalam sebuah kota yang mana keseluruhan dindingnya adalah diperbuat daripada kitab. Maknanya penuh dinding dia ditutupi kota tu dengan kitab-kitab. Wa haulahu kutub, dan di sekitar Ahmad bin Hasan, Al-Hasan bin Ahmad ni, di sekitar dia adalah terdapat begitu banyak kutub la tuhad, maknanya yang tak boleh dihitung, tak boleh dikira. Maknanya begitu banyak jumlah kitab yang berada di sekeliling dia. Wa huwa mushtaghil bimuhawalatiha bimutala'atiha, dan dia ni dilihat sedang sibuk baca kitab. Faqila lahu, lalu dalam mimpi tersebut orang tu tanya kepada dia, ma hadhil kutub, ni kitab apa ni? Dia kata, banyak kitab apa? Qala, lalu kata Ahmad bin Al-Hasan bin Ahmad Al-Hamdani, dia kata, sa'altullah ta'ala ayyushghilani bima kuntu ashtaghil bihi fid dunya fa'atan. Aku minta kepada Allah Ta'ala semoga Allah menyibukkan aku dengan apa yang aku disibukkan dengannya di dunia. Lalu Allah pun memberikan ia kepada, iaitu untuk kesibukan membaca kitab. Nah, ini pun sama juga dalam kitab Zail ala Tabaqat Al-Hanabilah.
Jadi ini antara beberapa kitab yang hadirin sidang jemaah, beberapa kisah yang menarik sebenarnya untuk kita ini melihat kepada isu membeli dan memiliki kitab. Baik. Okay, kita ada lebih kurang dalam 5 minit hadirin sidang jemaah, atau 2 ke 3 minit lagi. Saya nak sambung sedikit berkenaan dengan satu tajuk yang baru, iaitu talibul ilmi wa isti'aratul kutub. Talibul ilmi wa isti'aratul kutub. Penuntut ilmu dan pinjam kitab. Penuntut ilmu dan pinjam kitab. Isti'arah ni maknanya pinjam. Ada orang dia beli, ada orang dia pinjam, begitu. Jadi penuntut ilmu ni dia salah satu lah. Dia ada yang dia membeli kitab, ada yang dia pinjam kitab, gitu. Talibul ilmi wa isti'aratul kutub, penuntut ilmu dan meminjam kitab. I'aratul kitabi li muhtajihi wal mustafid minhu tu'addu naw'an min subuli nashril ilm. Meminjamkan kitab kepada orang yang memerlukannya dan kepada orang yang mengambil manfaat faedah daripadanya, ini juga dianggap termasuk salah satu jenis daripada jalan-jalan penyebaran ilmu. Salah satu cara ilmu atau salah satu jalan ilmu disebarkan adalah dengan kita meminjamkan kitab kepada penuntut ilmu yang berhajat kepadanya. Bal innal kitab al-mu'ar ashbah bis-saham. Bahkan kitab yang diberi pinjam tersebut, dia adalah kitab yang menyamai dengan as-saham, iaitu anak panah. Fakama anna sahma yajri ajrahu, ataupun ini dia lebih diumpama dengan saham lah, satu saham. Sebagaimana saham ni mendatangkan pahalanya kepada pemiliknya, ataupun ialah fakazalikal kitab yajri ajrahu ala katibihi wa mu'irihi wa musta'ari. Demikianlah kitab ni ganjarannya juga akan turut dimiliki oleh penulisnya, peminjamnya dan juga orang yang memberi pinjam. Begitu juga pencetaknya, penerbitnya, idza aradu bidzalika mardat lillahi ta'ala. Sekiranya mereka inginkan keredaan Allah daripada perbuatan tersebut, maka mereka dapat pahala. Maka orang yang bagi pinjam dapat pahala, orang yang meminjam dapat pahala, orang yang menulis dapat pahala, orang yang menerbitkan dapat pahala, gitu. Qala Muhammad ibnu Muzahim. Muhammad bin Muzahim dia berkata, Awalu barakatil ilmi i'aratul kitab. Awalu barakatil ilmi i'aratul kutub. Keberkatan ilmu yang terawal adalah meminjamkan kitab. Keberkatan ilmu yang awal adalah kita meminjamkan kitab. Lakin akan tetapi kata penulis kitab, i'aratul kitab laysat mutlaqah ala awahiniha bal laha dawabit. Nak pinjam kitab ni bukannya boleh mudah begitu sahaja, tapi dia ada dia punya beberapa dawabit. Dawabit ni maknanya dia ada dia punya beberapa syarat-syarat dia lah. Minha, antaranya ayyakun al-kitab al-mu'ar nafi'an ghairu dar. Hendaklah kitab yang kita nak pinjam tu merupakan kitab yang memberi manfaat, bukan kitab yang memberi mudarat. Illa idza kana al-musta'ir mimman ya'rifu darar al-kitab. Kecuali kalau orang yang meminjam tu dia memang tahu kemudaratan yang ada dalam kitab. Wa inna masti'aruhu li tabyini dararihi aw li raddi 'alayhi. Akan tetapi perbuatan dia atau tujuan dia meminjam kitab tersebut yang dia tahu ada mudarat padanya adalah untuk menjelaskan kemudaratan kitab tersebut ataupun untuk dia mengkritik, untuk dia membantah kitab tersebut. Jadi tak ada masalah kalau bagi orang yang ada ilmu. Yang kedua, ayyakuna malik al-kitab ghairu muhtaj lahu wa kullih. Hendaklah pemilik kitab tersebut tidak berhajat kepada kitab itu pada waktu kita meminjamnya daripada dia. Dan yang ketiga, ayyakuna al-musta'ir ahlan lil-i'arah. Hendaklah orang yang meminjam itu merupakan ahli, maknanya layak untuk meminjam. Kama aifatihi biqimatil kitab. Sebagaimana
Contohnya, dia mengenali nilai kitab tersebut. Dia tahu nilai kepada kitab. Wa syu'urihi bi ada'il amanah ila malikiha, dan juga dia rasa bertanggungjawab untuk menunaikan amanah kepada pemilik kitab. Amma in kana muridul isti'arah, tetapi kalaulah dia tujuan dia nak pinjam, jahilan bi qimatil kutub, tapi dalam masa yang sama dia jahil tentang nilai kitab. Wa imma aradahu liqat'il waqt, ataupun dia pinjam untuk buang masa sahaja, aw li ba'dhi ashabihi mimman kana ala syakilati, atau dia meminjam kitab untuk sebahagian sahabat-sahabat dia, kawan-kawan dia, yang kawan-kawan dia pun mimman kana ala syakilati, yang sama macam dia juga, aw li ahli baiti, ataupun kepada ahli keluarganya, mimman la ya'rifu qadar al-kitab kasaghir aw jahil, dalam keadaan dia tak tahu pun nilai kitab tersebut, seperti dia kanak-kanak lagi ataupun dia jahil, fal aula adamul i'arah, maka yang lebih utama adalah tidak diberi pinjaman kitab kepada golongan seperti ini. Baik. Kemudian yang keempat, idza kana lil kitabi nuskhatan, apabila kitab tu yang kita miliki mempunyai 2 nuskhah. Wa kana al-musta'in mimman yajhalu qimatal kitab, dan orang yang nak pinjam tu adalah orang yang tak tahu tentang nilaian kitab tersebut. Fa'atihi nuskha ar-radi'ah, kita boleh bagi nuskhah yang tak elok. Maknanya kita katalah kita ada 2 kitab yang kita miliki. Satu ni memang cetakan memang cantik, cetakan memang mahal, tahqiq terbaik apa semua. Dan satu lagi pula yang biasa-biasa punya kan. Yang ni kalau kita nak bagi pinjam dalam keadaan kita tahu yang dia ni memang tak tahu pun tentang nilaian kitab ni, maka kita bagi dia yang nombor 2 tu. Tak perlulah kita nak bagi yang pertama. Begitu. Jadi selesai perbahasan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada kelas akan datang, hadirin sidang jemaah. Kerana kita telah lebih kurang dalam 40 minit, sekiranya saya tak silap. Dalam 45 minit, kita mula tadi dalam 8.42. Jadi sekarang ni saya rasa dah lebih hampir 45 minit, hadirin sidang jemaah, dan kita akan berhenti dan sambung sampai sini. Saya minta maaf jika ada salah dan silap terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.